dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Kita mulakan dengan kisah yang pertama. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Pendengar 897, kisah yang pertama kiriman daripada Lutfiana. Beliau berkongsi pengalaman yang menakutkan ini ketika dia nak balik. Sebelum dia nak pulang dari tempat tugas, tunangnya telah pun mengirimkan message. Mengatakan bertanya pada Lutfiana, "You nak balik malam ni lepas kerja, nak tak I fetch you?" Saya sebenarnya bergaduh dengan tunang saya, kerana dia mati-mati nak ke seberang tambak yang mana saya tak nak dia pergi. Jadi dia tetap berdegil pergi. Saya macam nak marah, nak pendam, tapi orang dah ajak. Dah pelawa nak balik. Kalau tidak, Casey, saya kena naik bas jalan agak jauh nak pulang ke rumah. Saya kata okey. Dia pun cakap tunggu tempat bus stop, tempat biasa. Saya habis kerja jam 10.45 malam. Shift habis. Kemudian saya akan pergi locker. Saya akan simpan baju kerja saya. Saya akan keluarkan barang-barang saya. Antaranya adalah beg saya. Dan kemudian saya akan jalan kaki perlahan-lahan keluar daripada main gate di tempat tugas. Duduk dekat bus stop. Tunggu tunang datang untuk ambil, jemput saya dan hantar pulang ke rumah. Untuk pengetahuan semua, saya ni bekerja dekat salah sebuah Woodlands Industrial Estate. Kawasan tu selepas waktu malam memang sunyi, sepi, menyeramkan. Dah biasa dah Casey, tapi tetaplah rasa seram tu ada walaupun dah biasa. Jadi apa yang terjadi pendengar ya? Saya pun dah sampai dekat bus stop. Waktu tu malam yang disebutkan memang hujan renyai-renyai. Saya berjalan keluar daripada guard room. Dekat situ ada pakcik security. Dia kenal dengan saya. Dia tanya, balik seorang ke hari ni? Kemudian saya cakap dengan dia, taklah cik, hari ni tunang saya jemput. Kalau nak duduk sinilah, sudah datang ambil kat gate. Saya pun kata pada pakcik, tak apalah, dekat bus stop lagi senang. Sebab kalau tunang saya masuk ke dalam kawasan saya bertugas ni, dia kena pusing jauh Casey. Yang ini jalan terus dekat tepi tu bus stop. Walaupun sebelah-sebelah dengan bangunan, tapi jalannya sehala. Jadi kena pusing satu pusingan baru akan sampai di tempat saya ni. Saya pun pergi dekat bus stop. Dengan memegang payung, hujan renyai-renyai turun. Duduk dekat bus stop sambil menantikan ketibaan kehadiran tunang saya dari Johor nak masuk ke Singapura. Sedang duduk di perhentian bas, saya sibuk bermain telefon bimbit. Kemudian saya message tunang saya, tapi belum reply. Mungkin dia sedang memandu. Saya pun tak nak ganggu dia lagi sebab saya memang tak suka kalau dia main handphone, reply message ketika sedang memandu. Jadi tengah duduk sorang-sorang Casey dekat perhentian bas. Hujan turun, mula-mula renyai. Makin lama makin turun, makin lebat dan semakin lebat. Lalu sedang duduk seorang diri, tak ada orang dekat perhentian bas. Hanya saya seorang diri. Saya dengar orang panggil oi. Tapi dengan nada suara yang halus, sayu, tidak begitu kuat. Saya pada mulanya tidak indahkan.
Kali kedua, barulah saya mendongak daripada mata kepala saya ni tengok handphone yang saya pegang. Baru saya mendongak, tengok kiri, tengok kanan, meremang sangat-sangat bulu roma saya. Saya pun tenangkan fikiran, tak nak fikir yang bukan-bukan. Pendengar ya, kemudian apa yang berlaku seterusnya? Tengah duduk main handphone lagi. Kali ini, dia panggil Oi, tapi panggilannya agak panjang. Dan lebih jelas. Dan lebih menakutkan. Saya sekali lagi cuba hubungi tunang tapi tak reply. Akhirnya saya telefon. You kat mana? Oh, sorry. I tengah driving lagi ni. Lagi 7-10 minit I sampai. Hujan lah. Sini susah nak jalan ni. Dia pun letak telefon. Akhirnya Casey, tunang saya sampai. Masuk dalam kereta. Saya tengok dekat bus stop lagi. Tapi tak nampak sesiapa, tak ada orang pun. Pada mulanya ingatkan tunang saya yang cuba nak menakut-nakutkan saya. Tapi ternyata tidak, Casey. Dia pun menghantar saya pulang ke rumah. Daripada Woodlands, saya ni tinggal dekat kawasan Marine Parade. Berapa jauh, Casey? Sebab itulah kalau boleh saya tak nak naik bas. Saya naiklah kereta dihantar ke rumah. Kemudian sampai dekat kolong blok. Ya, betul-betul dekat hujung blok saya ni. Dia turunkan. Jadi dari hujung blok saya nak pergi ke lift lobby rumah. Koridornya agak panjang, kena jalan jauh sikit lah. Kemudian tunang saya tanya, you nak tak I temankan you naik atas? Oleh kerana hari itu saya bergaduh dengan dia, selisih faham, saya cakap tak nak. Tak apalah, I boleh naik sendiri. Terima kasih lah hantar. Ego lah Casey, nak tunjukkan kita merajuk, kata Lutfiana. Dia tanya lagi, betul tak nak I hantar? Tak apa, I boleh naik sendiri. Terima kasih lah hantar. Saya pun turun dari kereta. Tunang saya ni tetap turunkan tingkap. Dia perhatikan saya. Saya pusing belakang. Dah lah, pergilah. Pergi. Tak apa, I duduk sini, I tunggu you. Tak payahlah. Pergi. Tak apa, you pergi naik atas. Suka hati you lah. Saya marah. Saya jalan. Daripada tepi jalan tu, baru masuk kolong blok. Jalan perlahan-lahan. Saya tahu dia masih belum gerak, berada di belakang saya. Tengah jalan. Tiba-tiba, teng. Saya pusing. Saya angkat tangan. Apa? Macam gitu. Dia angkat tangan, tunggu. Dia pun matikan enjin. Dia lari dekat saya. I rasa I hantar you naik atas. Tak payah hantar. I boleh balik sendiri lah. Lah, nak merajuk pasal apa? Dia marah saya. Tak apalah, tak payah. Kita bergaduh dekat bawah blok. Nak balik rumah ni. Padahal dia dah hantar dari Woodlands sampai ke Marine Parade. Tapi tetap juga saya nak bergaduh dengan dia. Dan akhirnya pendengar Ria 897. Akhirnya dia beralah. Saya naik atas tapi kata I nak hantar you sampai kat lift. I tak kisah. Dekat lift, pintu tertutup, saya naik atas. Sampai atas Casey, saya menyesal. Bila saya berada dalam lift, suara yang sama saya dengar dekat bus stop kedengaran dalam lift. Saya terperanjat. Pintu lift terbuka, saya lari keluar, pergi depan pintu rumah. Nasib baiklah kunci saya ni ada di tangan ketika saya berada dekat bawah. Kalau tidak, mesti tergubur-gapar mencari kunci. Sampai depan rumah, buka pintu, masuk dalam, tutup pintu, terjungap-jungap nafas dibuatnya. Kemudian tunang saya telefon. Sekali lagi, alamak, sibuk lah. Bila saya bercakap dengan dia, nafas saya ni sedang tercungap-cungap. Hello, ada apa? You dah sampai rumah belum? Dah dalam rumah pun. Kenapa you panting Kenapa nafas tercungap-cungap ni? I lari lah. Bila disoal, jawab soal jawab. Tunang saya kata pada saya, tadi sebenarnya I nak hantar you sangat. Tapi you tak nak. I pun tak nak gaduh dengan you. Tadi bila you tengah jalan, I nampak dekat celah tembok.
nampak ada perempuan jenguk you Sebab tu bila terperasan benda tu hilang, I cuba keluar nak temankan you sampai ke rumah. Barulah saya beritahu tunang saya, yang saya katakan padanya, actually tadi tempat kerja dekat bus stop, I dah dengar suara ni. Terima kasih. Terima kasih dan selamat tengah malam, katanya Lutfiana. Bayangkan saudara, ego menguasai diri, padahal dalam keadaan ketakutan. Bagaimana? Ria 897 FM, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, kita teruskan berkongsi kiriman kisah-kisah misteri anda dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Jadi bagaimana dengan anda semua? Kisah pertama tadi mungkin ada di antara kita pernah dengar bunyi-bunyi seperti memanggil. Kalau tak panggil nama pun, tak sebut nama, mungkin bunyi seperti seseorang memanggil lah. Yang ini kisah. Kalau tadi bunyi orang panggil. Yang ini pula pengalaman kisah. Ini datang daripada Rini. Rini berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan ini. Berlaku dalam rumah ketika beliau ni baru pindah. Ya, dia baru pindah, berlaku dalam rumah. Dan kisah yang ini terjadi katanya di rumah kami dekat kawasan mana ni kejap. Sengkang. Ini berlaku di kawasan Sengkang. Waktu tu tahun 2005. Saya dengan suami baru pindah. Kita belum ada cahaya mata. Hanya saya dengan suami. Suami saya bekerja sebelum masa. Saya tidak bertugas, tidak bekerja. Menjadi suri rumah. Jadi ada kalanya saya duduk rumah seorang diri. Dan selalunya ia berlaku pada waktu malam. Apa yang berlaku ni? Pada waktu malam, apa sebenarnya yang berlaku? Ini sebenarnya yang diceritakan berlaku. Dengar. Jadi katanya, malam-malam hari kalau suami saya ni bekerja shift malam. Sebabnya suami saya bekerja sebagai ahli anggota SCDF. Ada waktu dia memang tak ada di rumah, saya seorang diri. Jadi bila saya seorang diri, tidur malam-malam seorang diri, kadang-kadang boleh dengar dalam rumah kami bunyi telapak kaki orang berjalan kisi. Bayangkan pendengar Ria 897. Jadi, pada mulanya saya ingatkan itu bunyi tapak kaki dari luar rumah. Kawasan koridor luar lah. Sebabnya kita hidup berjiran. Rumah saya pun dekat dengan koridor. Tapi bila saya tidur malam, kedengaran bunyi orang berjalan dalam rumah. Rumah saya ni lantainya adalah lantai paki, kayu paki. Jadi bunyinya memang lain daripada bunyi dekat luar, yang mana orang jalan memijak lantai batu. Yang ini lantai kayu paki kisi. Nanti saya akan ingatkan suami saya pulang, saya akan cakap, "Sayang, dah balik Sayang." Tak ada orang menyaut. Tidak ada orang menyaut kisi. Lalu saya bangun beranikan diri. Beranikan diri untuk tengok siapa yang ada di ruang tamu ataupun di dalam rumah saya. Apabila saya keluar daripada bilik saya, memang ternyata tak ada orang pun. Tidak ada sesiapa yang ada dalam rumah saya. Pendengar Misteri Jam 12, itu satu tentang bunyi orang berjalan, bunyi telapak kaki orang bergerak dalam rumah di atas kayu, lantai kayu rumah saya. Satu lagi kejadian yang menakutkan tentang bunyi pula adalah berkenaan dengan ini, pintu dalam rumah.
Ada orang tutup, buka, tutup, buka. Kemudian dihempas, tutup pintu rumah saya, Casey. Waktu tu saya sedang duduk dekat ruang tamu, sekitar jam 10 malam sedang tengok TV. Ya, tengok TV, channel surfing, tengok cerita apa ada. Sebelum tidur ni, maklumlah, housewife, anak pun belum ada. So, a lot of free time for me. Jadi sedang duduk tengok TV, tiba-tiba dengar bunyi. Bukan sekali, Casey, 2-3 kali. Pintu bilik ditutup. Saya pun, astagfirullahalazim, terperanjat saya dibuatnya. Saya bangun. Memang benar, Casey. Saya tinggal rumah 5 bilik. 3 bilik tidur, 1 study room, ruang tamu dengan dapur. 2 antara bilik saya, bilik biasa bukan bilik master bedroom, pintu ditutup. Padahal tidak pun saya tutup pintu tu. Saya cuba kuatkan semangat buka pintu. Memang, Casey, alangkah terperanjatnya, Casey. Apabila saya buka salah satu pintu bilik yang ada, dalam bilik tu rasa macam sesuatu yang tak kena. Agak semacam sedikit, katanya di sini. Pendengar Ria 897, saya nyalakan lampu. Saya tengok dalam bilik, macam ada benda duduk dalam bilik yang saya maksudkan ini. Dipendekkan cerita, saya dapatkan bantuan daripada suami untuk cari orang yang arif untuk bersihkan rumah kami. Syukur Alhamdulillah, Casey. Telapak kaki bunyi orang buka tutup pintu dah tak ada lagi. Tapi yang penting saya tak pernah nampak hantu dalam rumah tu. Cuma gangguan terjadi daripada kedengaran bunyi orang berjalan ataupun pintu bilik saya ditutup, dibuka, ditutup. Bagaimana? Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kita teruskan Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey, sebelum kita berehat dengan beberapa buah lagu sebentar nanti. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang suka mendengar Misteri Jam 12. Apa khabar semua teman-teman di Facebook? Mohon maaf untuk lebih kurang seminggu lebih yang lalu agak sibuk sangat kerana berpindah ke tempat baru. Jadi banyak peralihan dijalankan dan penyesuaian mencari masa bukan mudah sebabnya ada juga beberapa benda-benda yang baru dan kalau pada waktu malam ni lazimnya para pihak teknisian melakukan kerja-kerja peningkatan pemasangan. Jadi sebab itulah MJ12 terpaksa kita on call Jadi waktu pagi sampai mungkin petang tu kita beroperasi seperti biasa, tapi malam tu lazimnya untuk kerja-kerja peningkatan dilakukan di konti baru. Bersama dengan saya, Casey. Apa khabar semua pendengar dari Singapura? Mungkin ada yang sedang mendengar. Yang ini kiriman daripada Ijul, katanya sedang mendengar di Jurong West. Misteri Jam 12 Rocks. Terima kasih, Ijul. Kita juga ada Baby Natrisha, katanya apa khabar, Casey? Khabar baik, saya Baby Natrisha. Ini dari Shah Alam, Malaysia. Apa khabar, Baby? Nama Baby Tengok wajah bukan Baby lagi Ni Baby Ganyut. Tengok marah. Saya bergurau dalam Misteri Jam 12. Yang ini kita juga ada Irwan. Terima kasih Irwan. Brother Irwan kita sedang bertugas sekarang ini di pejabatnya juga di Shah Alam. Kita juga ada mana ni, Abby. Abby sedang mendengar MJ12 di rumah dengan suami tercinta, iaitu rumah mereka dekat kawasan mana ni. Okey, Abby kata sedang mendengar MJ12 di Yunus. Kisah cerita Marine Parade tadi seram sih. Saya boleh terbayangkan, Casey, walaupun tak nampak hantu dengar suara. Terus saya boleh pingsan. Kita juga ada teman kita yang lain, kita seperti Putri. Terima kasih Putri, terima kasih Batrisha, terima kasih Nuraini, Eagle 144. Kita juga ada Lukman Zainal yang sedang mendengar. Terima kasih pada pendengar kita berada di Johor. Johor ramai Kita ada Apit, Amin Aman. Kita juga ada pendengar-pendengar yang lain dari Johor, di Pasir Gudang, di Permas Jaya juga sedang mendengar MJ12. Yang ini daripada Syakila, katanya Misteri Jam 12 memang terbaik di JKC. Datanglah ke Johor. Saya bawa KC jalan-jalan tempat seram. Saya tahu ada beberapa tempat yang seram sangat-sangat. Kata beliau, KC pernah pergi tak
sebuah pusat beli belah yang terbengkalai. Dekat situ banyak cerita hantu. Mana tahu Casey kalau pergi sana boleh interview hantu. Hihihi. Dia ketawa. Pandai bawa lawak Masuklah ambil lawak. Bawa lawak kat sini. Ni Mr. 12. Jangan marah, saya bergurau saja. Saya pun bawa lawak juga. Okey. Kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Berikutnya kisah ini yang ingin saya bacakan kepada anda semua, entah benar ataupun tidak rancangan ini hanya sekadar hiburan. Ini datang daripada kiriman email yang saya terima daripada pendengar yang ingin dikenali sebagai Norman. Norman kata, Assalamualaikum Gizi. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia MJ12. Tapi saya ni rakyat Singapura. Dah pun bertukar kerakyatan. Sekarang ni saya menetap di Australia. Dah pun masuk 10 tahun duduk sini. Dan baru 2 tahun yang lalu mula mendengar radio Singapura, khususnya rancangan MJ12. Itu pun I chance upon, cakap putih bentang-bentang di Australia ya. I chance upon your clip di YouTube. Dari situlah saya terus tertarik mendengar rancangan ini secara live. Saya bekerja ikut time sendiri sebab saya operate bisnes saya dari rumah. Baguslah gitu Jadi katanya di sini, kata Norman, pengalaman yang nak diceritakan ini berlaku sebelum saya melaksanakan bisnes saya ni bekerja odd jobs di Australia ni lah. Bukan senang. Antara kerja yang saya lakukan adalah menghantar makanan ke rumah-rumah. Pengalaman peristiwa saya ingat lagi. Waktu tu sebelum saya menghantar makanan, saya bertugas sebagai call center. Yang mana saya akan terima panggilan daripada para pelanggan. Para pelanggan ni akan buat pesanan. Saya akan ambil pesanan tu, serahkan pada tukang siapkan makanan. Tukang siapkan makanan akan serahkan kepada manager. Manager akan dapatkan penghantar makanan ni untuk hantar ke rumah-rumah. Jadi saya ni di call center mendapat panggilan. Saya ingat lagi pengalaman saya waktu tu menerima panggilan daripada seorang pelanggan. Dan pelanggan ni di hujung talian kita tengok kelip nombor telefon tu lah, kita pun hello bla 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 delivery. Gitu Jadi senyap, tak ada orang jawab. Hello, is anyone there? Tanya saya lagi. Tak ada orang menjawab. Tiba-tiba di ujung talian Casey, saya ada sertakan klip dalam kiriman email. Bunyinya seperti ini. This is the closest I can find. Bunyinya seperti ini di ujung talian. Saya ingat lagi pengalaman yang tak dapat dilupakan. Bayangkan, dekat telefon waktu malam dapat panggilan dari pelanggan nak order makanan. Kata Norman, di hujung talian, saya dengar bunyi macam ada sonar effect gitu, S-O-N-A-R, sonar effect. Boom, 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 bunyi seperti yang dikirimkan tadi. Dan kemudian antara bunyi sonar tu, kedengaran seperti ada orang mengerang di hujung talian. Bunyi sonar, kemudian bunyi macam orang mengerang. Pendengar Ria, katanya Norman, saya terganggu, saya pun letak panggilan tu. Dan it is almost impossible untuk orang yang sama telefon saya dan saya akan jawab. Sebab dalam call center untuk pesan makanan ni, waktu malam saya bertugas pada waktu itu, kata Norman, ada lebih kurang dalam 6 orang yang jawab panggilan. Jadi kalau yang satu call saya, kemudian dia letak, dia kalau call balik, kemungkinan 99.9% saya takkan dapat orang yang sama. Saya akan dapat orang lain. Dia akan masuk dekat mana yang ada slot. Jadi pendengar Ria, saya pun jawab. Tengok telefon berkelap-kelip Dia ada meter untuk tunjukkan. Jadi lampu tu kelap-kelip, maknanya ada call coming in. Sekali lagi saya jawab panggilan. Hello, bla 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 bla, delivery.
Saya sampai panggil kawan saya. Kawan saya datang. Pakai headset yang saya pakai. Tapi dah tak ada orang jawab panggilan Casey. Dah tak ada orang. Telefon tu tiba-tiba diletak begitu saja. Bayangkan pendengar ya. Itu satu. Jawab-jawab tak ada orang jawab. Ya, hanya dengar bunyi menakutkan yang menyeramkan di hujung talian. Jadi saya pun pada waktu tu take a short break. Sebab mungkin kerana terlampau penat. Saya letak headset saya dekat tepi. Saya bangun, pergi ke tandas. Apabila saya berada dalam tandas pendengar ya, ini yang diceritakan entah benar ataupun tidak. Ingat pengalaman dari Norman yang berkongsi sama dalam rancangan MG12. Okey, jap, biar saya cari mana sambungan. Okey. Jadi, bayangkan, Norman menceritakan apabila dia berada dalam tandas sedang nak buang air kecil, ya, nak berehat, kemudian nak kembali bertugas. Dia rasa dalam tandas tu macam ada sesuatu yang sedang memerhatikan dia. Saya masuk dalam tandas, pergi ke salah satu kubikel untuk legakan diri. Sebab ialah duduk dekat bilik hawa dingin, tak tahan nak terkucil sangat-sangat. Jadi, jalanlah. Pergi tandas. Casey dalam tandas Ni ada bayangkan dalam tandas? Jackie, is that you? Saya marah kawan saya. Saya ada seorang kawan kerja namanya Jackie. Dia memang suka menakut-nakutkan saya. Sekali lagi saya kata, Jackie, is that you? Stop it! Saya marah. Marah kawan saya. Sampaikan saya pergi ke satu kubikel. Pergi ke satu lagi kubikel. Cari mana ni? Tak ada orang, Casey. Tidak ada orang dalam tandas. Dengan segera saya pun dengan segera pergi ke sinki air. Saya buka paip air. Kemudian saya cuci tangan, Casey. Cuci tangan saya. Saya tutup paip. Saya keluar daripada tandas tu. Dan saya ternampak ada orang sedang berdiri dekat tandas wanita. Tapi dia membelakangi pintu tandas. Pintu tandas wanita ni tak tutup rapat, agak renggang. Tapi dekat pintu tu, celah pintu nampak ada orang berdiri. Setahu saya pada malam tu, yang bertugas pada waktu malam, yang perempuan cuma satu, Jackie seorang. Yang lain semua lelaki. Jadi bila nampak, rasanya Jackie tadi. Jackie dalam tandas yang ganggu saya. Saya pun masuk ke dalam bilik call center. Nampak Jackie sedang berbual dengan pelanggan di telefon. Pendengar ya. Dari situ, malam-malam berikutnya saya terkena gangguan yang sama, bunyi yang menakutkan. Sebab itulah daripada saya bekerja di call center, saya minta tukar. Mereka menempatkan saya untuk menjadi delivery boy. Saya tugas sebagai delivery boy untuk beberapa bulan sebelum saya tukar ke kerja yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Baiklah, dalam Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Bagaimana saudara? Kalau mempunyai pengalaman misteri juga, anda boleh email kepada saya ke alamat misterijam12@gmail.com.
Pelbagai pengalaman kisah yang dikongsi sama, ingat setiap kisah hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Saudara bercakap tentang paip dalam tandas yang cuci tangan awal tadi kan? Yang ini juga kisah yang agak serupa. Dalam rumah berlakunya satu gangguan. Tapi sekali lagi peringatan pada semua, entah benar ataupun tidak, rancangan ini 100% hanya sekadar hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya, saudara. Yang ini kiriman daripada mana ni kejap ya. Okey. Kiriman dari Fadilah berkongsi peristiwa ini. Casey, sorry my cerita ni pendek sikit. Tak kisahlah pendek ke panjang ke. Jadi kisah anda ni menarik, boleh saya ketengahkan. Fadilah memberitahu saya kejadian ini berlaku dalam rumah. Yang ini satu ketika dahulu, rumah saya kalau selepas 12 tengah malam akan dengar bunyi paip air Casey. Nanti macam dekat dapur tu sibuk tu. Macam ada orang buka paip. Nanti dengar air mengalir. Dan saya akan bangun, saya pergi dapur. Nanti bila sampai dapur, tengok air tak mengalir pun, tak ada orang pun buka paip. Malah saya tengok suami sedang nyenyak tidur. Dan saya ada 2 orang anak. Anak saya kedua-duanya, anak perempuan, dua-dua sedang tidur dalam bilik masing-masing. Mungkin salah seorang dari anak saya lah. Keesokan hari pun sama, bunyi kadang-kadang bunyi paip. Kadang-kadang tengah duduk dekat rumah ni. Waktu petang pun kadang-kadang bunyi seperti ada orang bermain dengan paip air. Sampaikan pada satu hari ini, saya rasa macam terganggu sangatlah. Apabila sedang saya tidur, saya terbangun kerana terdengar bunyi paip air sekali lagi, kuat bunyi. Saya bangun, saya pergi ke bilik anak saya. Saya tengok mereka dua-dua memang sedang nyenyak tidur. Saya pergi dapur, tengok dapur. Kali ini selalunya kalau pergi dapur, paip dah dimatikan. Kali ini saya pergi dapur, paip air itu masih lagi mengalir Casey. Astaghfirullahalazim, siapa pula ni tak tutup air, membazir lah. Saya pun matikan paip. Besok pagi, sedang saya siapkan anak-anak untuk ke sekolah. Saya tanya pada mereka berdua, semalam ada tak siapa pergi kitchen tak tutup paip? Anak saya kedua-duanya kata tidak. Mereka semua tidur tak bangun pun. Jangan nak tipu mami Yesterday saya pun jelaskanlah, paip air semalam mengalir, tak tutup. Kalau ni hari-hari macam ni boleh bankrupt mami. Suami pun keluar, kenapa dengan awak? Tak adalah bang, paip air ni dah tahu pakai tak nak tutup budak-budak ni. Lepas tu tanya tak nak mengaku. Tengok, dah pandai bohong. Siapa main semalam? Okey, tak apa, jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Jadi saya pun teruskanlah, kasih anak makan, sarapan, bawa bekal. Mereka pergi sekolah, suami pergi kerja, saya duduk seorang dalam rumah. Inilah pertama kali berlaku Casey. Selalunya waktu malam waktu malam tengah tidur kan. Okey, mungkin anak dah pergi sekolah, suami dah pergi kerja. Waktu tu asar Casey, tengah lipat baju dekat ruang tamu. Sekali lagi bunyi paip. Bunyi orang buka paip di dalam. Kali ini bunyi buka paip dekat dapur juga, tapi di toilet bahagian dapur rumah kakak. Bayangkan. Jadi bangun, pergi toilet. Alangkah terperanjatnya bila nampak paip air mengalir Casey dekat dapur rumah. Sekarang persoalannya, anak dua-dua dah pergi sekolah, suami tak ada rumah, siapa yang main paip air? Barulah saya percaya apa kata anak saya selama ini adalah benar, bukan mereka yang buat. Ini akibat Casey kalau pindah rumah tu tak nak baca doa selamat ke, tak nak simahkan rumah. Jadi inilah yang berlaku. Suami sebenarnya nak buat. Saya kata bang tak payah membazir duit. Akhirnya buat juga Casey. Buat juga. Terima kasih dan selamat tengah malam.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ya, pendengar Ria 897 FM, terima kasih kepada anda semua yang lagi mendengar rancangan MJ12 bersama dengan saya Casey pada tengah malam ini. Yang ini kiriman daripada pendengar kita seterusnya ini sebelum saya berehat dengan beberapa buah lagu. Ini datang daripada... Okey, ini daripada Mazni. Nasib baik nama Mazni. Bukan Mazna. Mazni berkongsi. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu peristiwa pengalaman. Katanya di sini saya pernah bertugas sebagai sales girl, door to door sales girl. Waktu tu baru habis peperiksaan O-level dan tengah gairah nak cari kerja untuk dapat duit lah, biasalah kan. Jadi saya pun kerja dengan sebuah syarikat untuk jual barang dari rumah ke rumah. Lebih banyak barang kita jual, lebih banyak komisen kita dapat. Gaji kita memang kecil, sikit. Tak sampai 150 Casey. Tak sampai 150 untuk satu projek tu lah. Jadi kalau nak dapat lebih kena jual lagi banyak barang ni dan barulah dapat gaji yang lebih tinggi. Saya ingat lagi ini berlaku di Bungking. Rumah panjang Casey, flat rumah panjang. Waktu tu saya menjual barang ni, pergi rumah ketuk pintu. Hello. Dan tuan rumah akan buka pintu, dia cakap, sir, I'm selling this, bla bla bla. Ada yang nak dengar, tapi kebanyakan angkat tangan, duan, pum, tutup pintu. Jadi saya ketuk, saya pergi rumah makcik ni. Makcik ni, saya ingatkan rumah bukan orang Melayu Islam, sebabnya rumahnya tak ada tampal ayat ke. Selalu kan rumah orang Melayu Islam ada tampal ayat kat depan. Hello. Sekali ada makcik ni buka. Nak, ada apa nak? Oh cik, minta maaf, saya jual barang ni. Ini adalah, saya cakap lah saya jual apa. Ini adalah waktu tu jenis periuk non-stick. Saya bawa periuk tu memang tak banyak, tapi dapat jual lebih banyak komisen lah. Satu orang, periuk tu memang periuk kecil, jenis yang kecil. Memang berat, tapi kita ada trolley bag yang kita bawa bersama ke mana kita pergi. Dia kata masuk dulu. Saya pun masuk lagi sih. Masuk, duduk dekat ruang tamu. Duduk dekat ruang tamu. Tengah duduk ni. Duduk, tunggu. Mana makcik ni tak keluar-keluar ni? Dah malam ni aku nak balik. Duduk, tunggu. Mana makcik ni? Dah nak dekat 5 minit saya duduk dekat ruang tamu. Makcik tak keluar-keluar. Tiba-tiba keluar seorang perempuan ni. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Awak siapa? Minta maaf kak, saya jual periuk. Tadi ada makcik suruh saya masuk, tunggu sini. Makcik mana? Mana ada orang? Tak ada orang. Mana ada orang dalam rumah ni? Aku seorang je duduk. Engkau masuk, macam mana kau masuk ni? Casey, tadi ada nenek kak. Saya jual periuk, sumpah kak, sumpah. Saya jual periuk, ni periuk saya kak. Tadi kakak tu kata, dah kau keluar sekarang, keluar. Saya keluar dari rumah, dia tutup pintu. Bam. Tadi kan ada makcik suruh aku masuk. Meremang Casey bulu rumah saya. Nasib baik dia tak panggil polis. Selepas tu saya terus tamatkan penjualan saya dan balik rumah, dah tak berani lagi. Sampai ke saat ini saya tertanya-tanya, adakah benar-benar makcik tu tak ada dalam rumah, tapi ia nampak real, ataupun makcik tu ada dalam rumah, makcik tu nyanyuk cuba-cuba nak menakutkan saya. It can be A atau B, tak tahulah. Wallahu alam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM.
Kisah yang ingin saya bacakan berikut ini, saya izinkan saya untuk baca satu atau dua kisah lagi sebelum kita berehat dengan lagu, dan saya tutup tirai. Akan saya jumpa anda esok lah. Ini untuk beberapa minggu akan datang ni, MJ12 ni tidak dapat dihadirkan mungkin secara penuh, tapi bertahap-tahap. Harap terhibur dengan pengalaman-pengalaman tadi. Terima kasih juga pada mana ni, Yati, terima kasih pada Liza, terima kasih pada Amri, terima kasih juga kepada Shakuza Yomo Tasha. Wow, nama orang Jepun tapi muka Melayu. Nampak? Jepun masuk Melayu, saudara. Terima kasih juga kepada Rizwan Nul Hakim. Kita juga ada pendengar kita seperti Kak Eri Sabri, Eri Sabrina. Okey. Terima kasih pada Hayat, terima kasih pada Boy Iman, terima kasih juga kepada siapa lagi ni sedang mendengar MJ12 yang berada di Singapura, di Malaysia. Ada juga orang Brunei. Apa khabar Auda? Ini orang Brunei bernama Putri Natasha. Katanya suka mendengar rancangan Misteri Jam 12. Mendengar Radio Ria walaupun jauh memang seronok sangat-sangat. Terima kasih kepada Mediacorp, kata beliau, kerana setidaknya ada aplikasi untuk digunakan mendengar rancangan MJ12. Mungkin aplikasi dimaksudkan adalah Mi Radio. Okey, kalau sudah bersedia, saya nak bacakan kisah selanjutnya. Ingat, setiap kisah yang dikongsi sama dalam rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan. Jangan percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Misteri Jam 12. Pendengar Misteri Jam 12, ini kiriman dikirimkan kepada saya melalui alamat ria@mediacorp.com.sg. Ini daripada Hajah Sapiah berkongsi peristiwa. Katanya, Assalamualaikum Kesim. Waalaikumsalam. Ketika kejadian ini berlaku, ia menakutkan sangat. Kesi tak tahu kenapa dalam rumah ni ada 4 orang yang tinggal. Cuma Puan Hajah Sapiah seorang yang kena ganggu. Nanti dalam rumah akan nampak kelibat ada kepala perempuan jenguk-jenguk. Tengah tidur dalam bilik, terbangun, nanti nampak dekat pintu bilik ni macam ada orang tu. Rambut panjang, mukanya hitam sangat-sangat, sedang jenguk. Nanti nampak wajahnya akan terpekik. Histeria dibuatnya. Kadang-kadang nanti tengah duduk dekat ruang tamu waktu malam, dia akan jenguk-jenguk daripada dapur. Ya, perasan macam ada rasa orang menjenguk. Dan ini telah pun membuat katanya Hajah Sapiah rasa lebih takut sangat-sangat. Pernah beritahu suami, tapi suami pun katakan, abang tak pernah nampak lah, tak ada apa-apa lah. Ini semua fikiran, kata suami. Macam tu senang. Tapi akhirnya dah terlampau tak tahan sangat. Dia terperanjat, takut, menangis. Takut nak duduk rumah sendiri, Casey. Pada waktu malam, waktu pagi, waktu petang, jangan cakap. Memang takut nak duduk dalam rumah sendiri. Dan satu ketika tu kakak katanya Puan Haja sedang solat. Waktu tu solat maghrib. Suami berada dekat ruang tamu, dah habis solat. Saya ni solat 10 minit lewat daripada suami. Sedang solat, duduk antara dua sujud. Sejadah, Puan Haja kata, sejadah dibentangkan tepi katil. Ya, tepi katil. Bawah katil tu ada kolong lah. Katil tu bawah tak ada barang, lopong. Tengah duduk bawah katil tu. Walaupun ditutup dengan bahagian tepi tu, ditutup sedikit dengan cadar yang digunakan. Tiba-tiba nampak macam ada orang selak dan ternampak wajah dengan mata merah menyala. Katanya di sini dengan mata merah menyala dekat bawah katil. Bila tengah duduk antara dua sujud, rasa macam ada sesuatu tengok. Okey, tak apa. Bangun, solat lagi terus. Tahiyat akhir. Paling menakutkan tahiyat akhir. Sedang duduk tahiyat akhir, dah beri salam. Kiri, salam kanan. Salam kiri tu ternampak katil. Bahagian bawah katil ternampak Casey muka hitam sangat, sedang memerhatikan. Daripada beri salam, terus terpekik sekuat-kuatnya kerana terperanjat. Ternampak wajah yang menakutkan itu. Suami baru masuk bilik. Saya dah menggigil ketakutan. Akhirnya baru suami beralah dan melakukan sesuatu. Kami tidak panggillah pakar mana-mana pun. Sekadar kami buat apa yang mampulah, membaca Al-Quran dalam rumah. Dan akhirnya katanya benda tu pun keluar daripada rumah. Kalau tidak, katanya kalau suami tidak bertindak untuk dapatkan bantuan pakar, untuk suami sendiri mungkin mengaji ke azan dalam rumah, makin lama makin teruk keadaan saya. Terima kasih.
dan selamat tengah malam. Baik saudara, kisah yang terakhir ini datang daripada mana tadi? Zaid. Okey. Zaid berkongsi peristiwa pengalaman yang diceritakan ini. Waktu tu saya sedang mana ni? Waktu tu saya sedang berada di koridor rumah dekat kawasan Hogang. Saya sedang berada dekat koridor 11 malam, sedang isap rokok seorang diri, tak ada orang. Jadi sedang saya isap rokok, saya tengok dekat depan rumah. Ya, rumah saya dekat tingkat atas, di tingkat 5 kata Zaid. Ternampak ada budak ni baru balik lah. Ataupun ada seorang perempuan ni baru balik, tak tahu dari mana. Dia sedang berjalan, depan rumah ni ada tempat walkway, tempat orang berjalan kaki lah, menghala ke kolong blok. Yang hairan, di belakang budak perempuan ni ada orang jalan dengan dia lah, jalan sama-sama. Biasalah, kalau kadang kita jalan ada orang kat belakang, kat depan, kat kiri, kat kanan. Tapi yang ini menakutkan sangat-sangat. Saya terperasan ada sesuatu ikut belakang budak ni, tetapi benda ni ataupun perempuan yang ikut belakang ni tunduk. Dia macam dalam orang jalan, Casey bayangkan orang tunduk dalam keadaan rukuk 90 degree, macam tu lah. Dekat belakang perempuan ni jalan. Dan 2 kali saya nampak budak perempuan ni yang sedang berjalan ni, dia berhenti, dia tengah main handphone, dia berhenti, dia pusing belakang, tengok kiri, tengok kanan. Kemudian jalan lagi, dia berhenti lagi, tengok kiri, tengok kanan, macam pelik. Mungkin agaknya dia ada perasaan yang dia ada sesuatu ikut dia ataupun terdengar suara, tak pasti. Jadi budak ni berjalan sampai dekat kolong blok, dia pun masuk lift. Kemudian saya tengok, dia masuk salah satu lift. Sebab rumah saya ni depan koridor tepi lift lobby. Dia pun lift naik atas. Casey, saya tengah isap rokok ni, lalu dengan segera pergi dekat lift lobby, tengok lift mana yang pintu lift mana yang naik ke atas. Saya berdiri dekat depan pintu sebab lift tu ada cermin kaca tu, boleh tengok dalam lift kalau lift tu dalam perjalanan naik atas. Saya tingkat 5, berdiri tengok lift naik dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nak dekat sampai tingkat 5. Tingkat 5 Casey. Lift tu lepas, budak perempuan tu tengah berdiri. Saya nampak walaupun hanya dalam beberapa saat, saya nampak budak perempuan tu tengah pegang handphone. Di belakangnya ada benda yang sama Casey, tengah berdiri dekat belakang. Saya tengok lift naik tingkat 9, pintu terbuka. Tahu-tahu saya dengar bunyi, mungkin budak yang sama terpekik. Saya naik atas tingkat 9. Tengok budak tu dalam keadaan terperanjat ketakutan. Dia nampak saya pun dia pekik. Dia sampai ambil beg yang dia pakai tu, dia swing kerana terperanjat. Saya pun cakap, nanti sabar. Akhirnya dapat tenangkan diri. Saya tanya kenapa. Katanya bila dia keluar lift, dia dengar orang panggil nama. Dia toleh belakang dekat dalam lift. Dia nampak ada benda yang paling menakutkan dalam hidupnya. Sebab itulah dia terpekik bila ternampak benda tu. Tak apa, abang hantar dia balik. Saya hantar di depan rumah. Dia masuk dalam rumah, tutup pintu. Saya nak turun bawah ni, bulu rumah saya meremang. Turun sampai dekat bawah. Sebelum masuk rumah saya baca surah, barulah langkahkan kaki. Terima kasih dan selamat tengah malam. Wow, cerita awak ni buat saya meremang. Wah, terima kasih Zaid atas kiriman kisah Misteri Jam 12. Saudara, dengan ini setakat di sini saja MJ12 bersama dengan anda. Dan kita jumpa anda esok di Ria 897 FM. Selamat tengah malam. Selamat tengah malam kepada semua pendengar-pendengar Ria 897 FM. Terima kasih kepada anda yang sedang bersama dengan MJ12 setiap malam mendengar rancangan ini dan menjadi pendengar setia rancangan nombor 1 waktu malam Misteri Jam 12. Kedengarkan kisah-kisah misteri.
Tapi seperti yang saya ingatkan anda setiap malam, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam rancangan ini. Anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Pendengar Ria 897 FM, sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda juga boleh kirimkan email kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg ataupun misteri-jam12@gmail.com. Hari ini saya akan bacakan lagi beberapa kisah dalam rancangan MJ12 dan antaranya pengalaman yang disampaikan. Ini berkenaan dengan pengalaman menaiki pesawat. Anda bayangkan, kisah yang menakutkan pernah terjadi kepada pendengar berikut ini. Ketika beliau menaiki pesawat, sesuatu berlaku. Dari Singapura, dia menaiki pesawat dari Singapura untuk ke Jepun. Pengalamannya dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik pendengar Ria 897 FM, sekiranya kalau anda mendengar kisah ini, mungkin anda pernah mengalami perkara yang serupa. Tapi yang ini memang satu peristiwa yang agak lain dari yang lain. Kiriman daripada Nur Suhana. Katanya waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku lebih kurang 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Saya dalam perjalanan penerbangan dari Singapura nak pergi ke Jepun. Apa yang terjadi, pendengar Ria 897 FM, di sebelah saya ni ada seorang wanita Jepun yang agak berusia pada waktu itu. Dia duduk selepas saya sampai. Jadi saya yang masuk dalam dahulu, yang naik pesawat dahulu. Kemudian saya ingatkan di sebelah saya ni tak ada orang. Maklumlah, hanya tinggal lagi beberapa minit sebelum pesawat berangkat. Tapi alangkah sedihnya saya apabila saya nampak wanita ni nak masuk dan duduk di tempat duduk sebelah tingkap. Dalam hati, alamak, menyibuk pula si perempuan ni. Jadi pendengar Misteri Jam 12, beliau berkongsi kisah pengalaman yang menakutkan ini berlaku apabila wanita ni duduk, dah letak bagnya di bahagian atas, kompartmen atas. Dia pun mengambil tempat duduknya dan duduk di sebelah saya. Lalu dia toleh tengok saya, dia senyum. Kemudian dia cuba ajak berbual dengan saya untuk seketika. Rupa-rupanya orang ni bukan orang Singapura. Dia adalah warga Jepun, nak pulang ke tanah air. Baru saya tahu. Bahasa Inggeris pun tidak begitu baik. Tapi dia cuba bertutur dengan saya dalam bahasa Inggeris. Pesawat mula berangkat, berlepas, naik, makin lama makin tinggi, dan terus kita berlepas dalam perjalanan untuk ke Tokyo, Jepun. Apa yang terjadi, kisah yang ingin disampaikan dalam rancangan MJ12. Wanita ini mula nak lelapkan mata, mula untuk tidur. Jadi dia tak nak diganggu ketika tidur. Dekat pesawat pada waktu itu ada sejenis papan tanda, adapun sejenis katanya di sini dekat atas pesawat tu macam ada bookmark yang boleh kita letakkan dekat atas seat kita, di tepi seat kita, yang mana kalau ada waktu-waktu makan mereka nampak papan tanda tu, mereka tidak akan mengganggu. Sebabnya seseorang tu nak tidur. Wanita ni pun meletakkan benda tu di tepinya. Selang lebih kurang 15-20 minit waktu untuk makan. Juru katanya di sini pramugara berjalan dari satu sudut ke sudut yang lain untuk memberikan makanan kepada para penumpang pesawat berkenaan, kecuali mereka yang tidak inginkan, seperti wanita yang duduk di sebelah saya. Jadi selepas makan, saya pun tidur, saya bangun, saya tidur. Wanita ni masih lagi dalam keadaan tidur yang begitu nyenyak. Dia tidur, matanya ditutup, ditutup dengan sejenis blindfold. Dia letak blindfold tu dekat matanya dan dia tidur. Mungkin tak nak kena ganggu lampu. Dan dia sumbat telinganya dengan earphone mendengar muzik ketika dia tidur.
Akhirnya dipendekkan cerita. Pesawat dah pun nak mendarat. Wanita dekat sebelah saya, Casey, tak bangun-bangun. Masih lagi tidur. Tidak sedarkan diri, Casey. Akhirnya pesawat mendarat. Menjadi satu kekecohan, katanya di sini. Kekecohan yang mana? Wanita dekat sebelah yang saya kejut ni, Miss, saya tolak, tepuk. Dia tak bangun-bangun, Casey. Dia tidak sedarkan diri. Saya ingatkan minta maaf, terbatuk. Katanya, saya ingatkan wanita ni pingsan, tidur tak sedarkan orang. Tapi rupa-rupanya bila datang pramugari untuk memberikan bantuan, datang juru terbang tengah sesak ni untuk berikan bantuan. Saya tidak dibenarkan turun, kena bantu dan beritahu apa yang berlaku. Yalah, sebab saya orang paling dekat dengan beliau. Semua dah turun, tinggal saya, kesemua kru, kabin kru dan juga 2 orang juru terbang. Datang ke depan dan jumpa periksa. Akhirnya wanita ni telah pun disahkan meninggal dunia. Jadi saya rasa terperanjat. Saya disoal siasat, ditanya sejak bila mungkin kalau saya boleh ingat dia tidur. Saya pun katalah sejak kita nak berlepas. Makan pun dia tak nak, dia letak signage, tak nak diganggu. Sampailah nak mendarat, dah mendarat, saya kejutkan dia tak bangun-bangun. Baru saya perasan yang dia ni dah meninggal dunia. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Wanita meninggal dunia di sebelah saya ketika sedang dalam pesawat menuju ke arah, menuju ke Jepun. Khususnya perkampungan wanita yang mati dalam kapal terbang. Jadi akhirnya saya dibenarkan turun. Saya turun, berjalan melalui pintu gerbang kapal terbang tu. Kemudian saya jalan melalui air bridge, jambatan daripada pesawat yang digabungkan, dicantumkan kepada lapangan terbang. Jadi sedang saya berjalan dekat air bridge, saya toleh ke belakang. Dan saya terperanjat. Ternampak wanita Jepun yang sama berdiri depan pintu pesawat para pendengar Ria 897. Dan kemudian dia angkat tangan, dia lambai-lambai dekat saya. Astaghfirullahalazim, ya Allah, alhamdulillah. Wanita ni hidup. Alhamdulillah. Takut juga Casey. Yalah, saya pula duduk tepi dia. Dia lambai-lambai. Saya pun rasa happy, gembira. Jadi saya pun lambai balik. Dan kemudian bila saya lambai balik, dekat tepi pintu keluar masuk tu ada kru-kru kapal terbang. Bukan cabin crew, tidak, tetapi technician yang sedang standby nak ambil alih pesawat, nak bersihkan pesawat, nak cuba periksa pesawat. Technician yang ada dekat depan pintu masuk ni tengok saya, dia pun angkat tangan, dia lambai balik saya. Dalam hati saya ni, oh, mungkin technician ni ingatkan aku lambai dia. Saya pun tersenyum, Casey. Tersenyum, saya jalan ke depan. Semakin jauh, tiba-tiba saya nampak ada paramedic dengan stretcher, Casey. Dia tolak katil tu, katil sorong sampai dekat bawah. Untuk siapa ni? Takkan sampai stretcher. Mungkin kalau dia pening pun paling-paling pakai kerusi roda. Yang ini pakai katil sorong. Saya pun jalan perlahan-lahan. Saya konon-konon berhenti sekejap, action main handphone, tengok kiri tengok kanan. Akhirnya setelah saya berjaya untuk membuang masa, stretcher tu berjalan depan saya, ditolak oleh paramedik. Tolak depan saya. Saya tengok wanita tu ditutup dengan kain. Kemudian apa yang berlaku? Ada cabin crew yang keluar. Kemudian saya tanya salah seorang dari mereka, siapa tu?
Mereka beritahu, bukankah kau tadi dekat dalam yang kita tanya kau soalan? Bukankah kau tadi duduk dengan dia? Sama orang lah, kata cabin crew. Tapi tadi aku nampak dia dekat pintu, tengah lambai-lambai dekat aku. Aku lambai balik. Siapa yang kau nampak? Mungkin, Kisi, itu adalah roh yang berkeliaran setelah punya badan dikosongkan. Allahu alam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, sememangnya rancangan MJ12 hanya hiburan. Mohon maaf tadi tersasul-sasul, terbatuk. Tekak saya gatal balik. Macam dia gatal balik. Tapi terima kasih pada anda yang telah pun sarankan saya untuk minum air madu. Ya, saya pun telah minum air madu yang mana ya turut membantu. Tapi madu ni dia bukan madu beli yang madu gula. Ada madu dah dicampur gula. Yang ini madu asli. Katanya untuk cuba merawat keadaan tekak. Dan ada doktor juga merekomendasikan lah, menyarankan untuk saya ni gunakan madu jugalah dalam bancuan minuman. Jadi itulah percubaan, nampaknya berjaya juga. Tapi ia berkurangan belum 100%. Nampak musim batuk-batuk lah. Baik, kita akan berkongsi kisah berikut ini. Tadi kisah menarik sangat-sangat. Jarang saya dapat terima kisah seperti itu. Di mana dalam pesawat berlakunya pengalaman yang menakutkan ini. Kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah selanjutnya. Ingat, rancangan Misteri Jam 12 sememangnya 100% hanya sekadar hiburan sahaja. Saudara pendengar Ria 897, berikut kisah diteruskan pengalaman ini daripada Juliana berkongsi pengalaman beliau. Katanya di sini, siapa di rumah ada cermin dan siapa ketika waktu guru peti sabung menyabung hujan lebat, cermin itu dibiarkan, ataupun siapa yang menutup cermin-cermin rumah anda, khususnya cermin yang anda tengok wajah lah untuk bersolek, cermin untuk siapkan diri, menutup cermin itu ketika waktu hujan lebat dengan bunyi guruh, peti dan sebagainya, menutup cermin dengan kain. Ini adalah satu petua yang saya buat, yang saya pelajari daripada arwah ibu saya. Katanya di sini, arwah ibu kalau saja dengar bunyi guruh, dia akan cakap, dah, pergi ambil kain, tutup tingkap. Pergi ambil kain, tutup cermin semua. Jadi bila bunyi guruh, ibu dah tahu nak hujan, tingkap disuruh tutup. Kemudian kerana guruh, kerana peti, dia suruh tutup cermin-cermin dalam rumah. Cermin almari soli, apa jua cermin yang ada refleksi. Jadi anda bayangkan mendengar Misteri Jam 12, kisah yang diketengahkan ini berkenaan dengan cermin. Dia pun mempraktikkan benda yang sama sampaikan dah berumah tangga. Saya ikut apa yang ibu saya pernah buat satu ketika dahulu. Katanya di sini, ibu saya pernah menyuruh tutup cermin dengan kain ketika bunyi guru, bunyi peti. Dan apa yang terjadi, saya masih mempraktikkan sampai sekarang, sampai ke saat ini. Pendengar Ria, ada sekali tu, bila bunyi guru, bunyi peti, saya tak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Saya sebenarnya pergi ke rumah jiran saya di sebelah bawah, tingkat 2. Pergi rumahnya, nak hantar lauk. Biasalah Kisi, kalau jiran dah berjumpa dengan jiran yang rapat,
Kami bukan sekadar hantar, ambil dan I'm sorry goodbye. Tidak. Kalau jiran dengan jiran dah jumpa, dah macam members kisi. Dah macam buat rumah macam sendiri, katanya Kak Ju. Jadi bila jumpa dengan jiran dah kasih lauk, kita pun berbual. Berbual punya bual. Dekat depan tu hujan masih kedengaran. Masih lagi kedengaran. Ya, begitu kuat sangat-sangat. Jadi saya ni tak teringat tentang rumah yang mana cermin belum ditutup dengan kain. Sedang saya berborak-borak, akhirnya nak pulang ke rumah. Naik ke atas, tengok anak-anak saya kesemuanya. Ya, katanya dah tidur, dah masuk alam mimpi, kata Kak Ju. Jadi saya pun tutuplah pintu. Saya masuk dalam bilik, keluarkan saya sebelum masuk dalam bilik, saya ambil makanan-makanan yang diberikan sebagai tanda balas oleh jiran saya di tingkat bawah. Bagus Sekarang ni kalau jiran-jiran hantar lauk, mungkin rasa, peliknya dia ni hantar lauk rumahku, mesti ada benda. Jadi satu budaya yang mungkin kita masih belum boleh teruskan ya di Singapura ni khususnya. Jadi anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Naik atas, anak dah masuk alam tidur, dah pun nak tidur sebab mereka memang sekolah pagi, awal-awal dah kena bangun. Jadi balik masih lagi bunyi bunyi peti, bunyi guruh dan bunyi hujan yang begitu lebat pada malam yang dimaksudkan. Dah tidur pun budak-budak ni. Alhamdulillah. Kalau tidak, stres aku. Saya pun masuk dalam bilik. Kisi dekat ruang tamu rumah saya. Di ruang tamu saya ada cermin yang besar. Cermin besar ni lazimnya saya menggunakan suction cup. Letak pada kain selimut yang agak rentang dan panjang. Saya letak pada suction cup dan lekatkan pada cermin. Dia akan tutup cermin tu dari atas sampai ke bawah. Masuk dalam rumah masih tak terfikir. Ya, katanya di sini pendengar Ria 897 FM. Jadi saya pun duduk dekat katil. Tengah duduk, tiba-tiba saya perasan macam ada orang jenguk. Mungkin hayalan lah, tak apalah, duduk tengok cermin, tengok barang baru. Tiba-tiba saya perasan kisi, ada orang jenguk lagi. Rupa-rupanya orang yang jenguk tu bukanlah daripada mungkin luar pintu bilik, tetapi baru saya perasan bayang-bayang yang menjenguk saya tu seolah-olah seperti datang daripada cermin yang ada dalam rumah. Anda bayangkan, saya terperanjat dan baru teringat, ya Allah, cermin lupa nak tutup. Dengan segera saya cari kain, saya tutup cermin-cermin yang ada. Sampaikan televisyen pun saya letak sepit kerana takut sangat-sangat. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ya, kita berjumpa sekali lagi untuk Misteri Jam 12. Tadi telah pun anda ikuti beberapa kisah-kisah misteri. Dan tadi bila ada yang kirimkan message di Facebook, setiap kali bila mendengar suara tangisan, Ani, bangunlah, Ani. Meremang. Ada yang takut, takut teramat sangat. Ya, walau apapun ingatlah, rancangan ini 100% hanya sekadar hiburan. Bagaimana semua anda para pendengar Ria 897 FM pada tengah malam ini yang sedang mendengar, terima kasih diucapkan. Dan kalau ada kisah misteri boleh email kepada saya ria@mediacorp.com.sg atau misterijam12@gmail.com. Selamat tengah malam kepada pendengar-pendengar seperti Saiful. Kita juga ada Nora yang sedang mendengar sekarang ini. Nora berada di mana ni? Bukit Batok, sedang mendengar Misteri Jam 12. Selain dari itu, rakan-rakan yang lain yang sedang juga mendengar, kita ada teman-teman kita yang mendengar Misteri Jam 12 dari mana ni? Oh, dari Batu Pahat. Orang-orang Batu Pahat, Gelang Patah. Wow. Juga ada pendengar kita dari Melaka, seperti Nur Helisa katanya sedang mendengar
rancangan Misteri Jam 12 di Melaka. Terima kasih. Dan ramai sebenarnya yang meminati rancangan ini kerana anda lah kita dapat berkongsi pelbagai kisah. Terima kasih atas kiriman-kiriman. Dan semalam juga tidak terkecuali kita ada Kak Rukisa Suraji yang sedang mendengar dari Melbourne, Australia. Yang kini berada di Singapura bercuti. Kita juga ada Wati Steiner. Wow. Katanya dari Tramland. Selamat KC MJ12. Momok dan cerita yang telah diketengahkan MJ12 sering menangis. Saya pun sering menangis sejak Dik tu ambil alih kuasa. Geram sedih bingit. Katanya Wati Steiner. Oh, ni dari Amerika ya. Wow. Tapi tak apa. Kisah-kisah politik tak perlu kita berbual Ya, hantu-hantu politik ni. Terima kasih pada Wati Steiner yang jauh di Amerika. Kita juga ada Nora Cik sedang mendengar Misteri Jam 12 dari Christchurch, New Zealand. Wow, pukul 5 lebih pagi Salam subuh pada semua. Salam subuh pada anda juga. Juga kita ada rakan-rakan kita dari Kuala Lumpur sedang mendengar. Yang ini antaranya kita ada Nur Izan dari Kuala Lumpur. Juga ada Batrisha dari Kuala Lumpur. Muhammad Yusof Abdul Kadi juga sedang mendengar dari Shah Alam, Malaysia. Selain dari itu, teman-teman dari Singapura di Tampines kita ada Nur Azizi Nur Zazi. Ya, wow, nama susah sebut Nur Azizi Nur Zazi. Sedang mendengar di Tampines. Kita juga ada Shakalaka Baby. Nama Facebook kencang Taman Perling Johor pun ada. Teman-teman kita Kampung Puih Semantan Lundu Kuching Sarawak. Terima kasih pada semua yang sedang bersama dengan kami. Mendengar juga dari Kampung Desa Perwira Johor Baru. Wow. Jadi pelbagai kisah akan saya ketengahkan dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di talian 669118897. Tapi tengok, kalau banyak sangat email saya nak ketengahkan, kita baca email je lah ya. Jadi terima kasih pada anda semua dan kita teruskan dengan kisah berikut ini dalam Misteri Jam 12. Ria 897 FM.